Buletin Didik 23 November bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu akan diadakan esok bagi membolehkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu berhubung pembentukan kerajaan baru. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Seri Paduka telah menitah perkenan untuk Istana Negara menganjurkan perbincangan khas Raja-Raja Melayu itu esok. Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan memaklumkan perbincangan khas itu bertujuan untuk Seri Paduka Baginda mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu bagi Baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Baginda menyeru agar seluruh rakyat dan semua pihak untuk terus beristiqamah dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru selesai. Titah Baginda masa depan negara adalah terlalu berharga dan wajar direncanakan dengan penuh cermat dan teliti. Kenyataan itu turut menyebut Al-Sultan Abdullah telah selesai menerima menghadap wakil-wakil Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak secara berasingan di Istana Negara siang tadi. Ia susulan sesi menghadap ketua-ketua Gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yang diadakan secara berasingan semalam. Sesi menghadap ketua-ketua gabungan itu adalah susulan daripada hasil pengesahan calon-calon Perdana Menteri yang telah dimaklumkan oleh ketua parti-parti dan ketua gabungan parti-parti politik kepada Istana Negara semalam, di mana tiada ahli Dewan Rakyat mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Proses berkenaan selaras dengan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan dan bertujuan supaya Yang di-Pertuan Agong dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmat Seri Paduka mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Titah Baginda, rakyat telah pun membuat keputusan untuk memilih wakil mereka dan wakil rakyat perlu mencari penyelesaian mengurai kemelut yang membelenggu rakyat jelata. Polis Diraja Malaysia melancarkan sekatan jalan raya SGR di lokasi strategik di setiap daerah di seluruh negara secara penugasan 24 jam. Ia bermula semalam sehingga satu masa yang ditetapkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, langkah itu sebahagian daripada usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan tahap omnipresence atau kehadiran polis bagi menjamin tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan demi keselesaan pengguna jalan raya dan kelancaran lalu lintas, tiada SGR pada waktu puncak dan siang hari. Orang ramai diminta memberi kerjasama dalam mematuhi arahan ketika melalui SGR. Masyarakat juga tidak perlu bimbang menjalankan aktiviti harian dan PDRM memberi jaminan tahap keselamatan di seluruh negara terkawal. Sementara itu, Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Muhammad berkata pihaknya mengadakan 26 SGR di seluruh negeri itu. Operasi sekatan jalan raya berkenaan bermula jam 8 pagi tadi. Setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan pasti mengharapkan jaminan pekerjaan apabila menamatkan pengajian mereka. Namun, ramai yang kecewa apabila terpaksa menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian walaupun telah memperoleh segulung ijazah. Keadaan itu mungkin disebabkan kesilapan pelajar memilih jurusan atau institusi pendidikan yang tidak bersesuaian. Hakikatnya, tidak semua institusi pendidikan gagal menjanjikan peluang pekerjaan kepada lepasan pelajarnya. Ketika negara memerlukan tenaga mahir yang ramai, College Vocational di bawah KPM mungkin boleh menjadi pilihan terbaik pelajar untuk meningkatkan kemahiran sekaligus memperoleh pekerjaan dengan lebih mudah. Dengan pelbagai program kemahiran yang ditawarkan, kolej berkenaan mampu mempersiapkan pelajarnya sebelum memasuki pasaran pekerjaan. Perkara itu diakui pengarah College Vocational Melaka Tengah KVMT, Ruzaria Telemik, yang mendapati hampir 100% lepasan kolej itu memperoleh pekerjaan sebaik menamatkan pengajian di peringkat sijil dan diploma. Lebih menarik, kata beliau, pelajar tidak perlu menunggu lama untuk menghabiskan pengajian. Diploma di College Vocational mengambil masa 2 tahun dan 6 bulan untuk latihan industri, berbanding 3 tahun kalau mereka belajar di institusi lain lah. Jadi dalam usia yang muda, pelajar sudah boleh untuk bekerja dan mendapat pendapatan sendiri. Sebab itu ramai juga di kalangan alumni yang
seawal mereka berada di diploma tahun 1 atau tahun 2 sudah menubuhkan syarikat bagi mengusahakan perniagaan sendiri. Jadi macam contoh di Melaka Tengah ada pelajar yang mengambil teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Ada yang dah membuka syarikat sendirilah. Ruzaria ditemui pada hari terbuka KVMT di Bukit Katil, Melaka. Menurutnya, KVMT menawarkan 8 program kemahiran bagi pengambilan 240 pelajar baru bagi sesi pengajian 2022-2023 ini. Program itu ialah pemesanan industri, kimpalan, penyejukan dan penyamanan udara, otomotif, elektrik dan elektronik, pembinaan, pengurusan perniagaan, multimedia kreatif atau animasi serta reka bentuk grafik. Seorang bekas pelajar KVMT, Hasnul Alimun, meminta ibu bapa mengikis persepsi bahawa College Vocational adalah institusi pendidikan kelas kedua. Dia yang kini Ketua Bahagian Teknologi Pembinaan KVMT berkata ramai bekas pelajarnya kini memperoleh pendapatan lumayan selepas menamatkan pengajian di kolej tersebut. Jadi saya nampak setelah pelajar-pelajar saya sendiri dapat bekerja dengan gaji yang bagus, saya nampak perubahan dari segi itu. Berbanding dengan sekolah menengah teknik sebelum ni, mereka terpaksa masuk universiti dan masa depan mereka tak tahu ke mana. Kebanyakannya kadang-kadang kita dengar, maaf cakap, kadang-kadang ada yang mengganggu, kerja bermacam-macam kerja lah yang bukan di lapangan. Tetapi kalau vocational ini berlainan. Kerana saya sendiri melihat pelajar-pelajar lepasan vocational ini terus ke industri. Okay? Sekarang kan negara kita ketandusan tenaga pekerjaan. Jadi perkara-perkara itu dapat memenuhi keperluan industri pada masa kini. Sementara itu, seorang pelajar tahun akhir jurusan Diploma Pengurusan Perniagaan KVMT, Ms. Zalzamira Nur, merasa bertuah dapat mengikuti program kemahiran di kolej itu sejak 4 tahun lalu. Dia sendiri telah ditawar pekerjaan oleh sebuah syarikat swasta walaupun belum menamatkan program latihannya. Kat KV saja, habis pada sijil vocational terus masuk diploma. So dah tak payah buang masa kat luar lah. So kemahiran kita pun banyak dekat sini. Berbagai lagi lah kemahiran, ada seperti elektronik, elektrik kan, kimpalan. So habis daripada itu boleh terus kerja, boleh terus cari company-company yang besar untuk menyambung pekerjaan atau menyambung pelajaran. Sebagai usaha meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL mengadakan Gala IR 4.0. Program selama 2 hari itu juga bertujuan memberi pendedahan kepada murid terhadap bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menurut Pengarah Pendidikan JPWPKL, Nur Hayati Abdul Wahab, Gala IR 4.0 membawa objektif melahirkan murid-murid yang mahir dan kreatif. Dengan adanya Gala IR 4.0 2022 JPWPKL ini akan dapat memberi pendedahan kepada pelajar tentang bidang pekerjaan dalam bidang teknologi vocational educational training dan juga memberi kesedaran juga kepada ibu bapa tentang bidang-bidang pekerjaan dan pembelajaran dan pengajian di dalam bidang ini yang mereka boleh dapati bermula daripada sekolah sehinggalah ke kolej dan juga ke universiti dan seterusnya mereka akan dapat menjadi sumber tenaga kerja kepada negara. Yang penting sekali ialah kita menjadi rakyat yang mencipta, beralih daripada rakyat yang mengguna kepada rakyat yang mencipta, insya-Allah. Program berlangsung dari 23 hingga 24 November di Asia Pacific University of Technology and Innovation Kuala Lumpur. Terdapat 40 reruai yang mempamerkan pelbagai bahan dari sekolah sekitar Kuala Lumpur dan 10 buah universiti. Pelbagai pertandingan serta bengkel turut diadakan sepanjang penganjuran Gala IR 4.0. Antaranya pertunjukan fashion bertemakan pakaian moden dan futuristik, bengkel asas penggunaan radio amatur, pertandingan robotik dan gubahan hantaran perkahwinan. Wira Paralimpik Negara Dato' Abdul Latif Romli dianugerahkan ijazah kehormat sarjana kemanusiaan sempena istiadat Convocation ke-16 Universiti Malaysia Perlis UNIMAP siang tadi. Chancellor UNIMAP Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menyempurnakan penganugerahan ijazah itu di Dewan Ilmu Kampus Alam UNIMAP Pauh Putra.
Naib Chancellor UNIMAP Profesor Datuk Dr. Zaliman Sauli berkata ijazah kehormat itu dianugerahkan kepada Latif di atas jasa baktinya mengharumkan nama negara melalui penglibatan sukan. Kita harapkan kejayaan Datuk Abdul Latif Ramli ini menjadi satu motivasi kepada pelajar-pelajar UNIMAP supaya berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam lain-lain bidang. Dengan pengiktirafan itu, Latif berkata dia sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan UNIMAP dalam memajukan bidang sukan. Tak ada, saya SPM je. Betul, saya SPM. Asal macam terharu sangat dapat first time dapat macam tengok macam selalu tengok kawan-kawan pakai jubah macam saya pun dapat macam terharu sangatlah. Mungkin kan indah buat first time. Selain Latif, dua lagi individu iaitu Datuk Dr. Insinyur Anwar Muhammad Safar menerima ijazah kehormat Dr. Kejuruteraan dan Profesor Dr. Shinji Shimada menerima ijazah kehormat Dr. Pengurusan. Seorang artis dan pereka grafik di Mesir menghabiskan masa berjam-jam setiap hari untuk menukar sampah menjadi hasil seni yang menarik. Imad Hamdi Syakban berkata, sampah secara amnya punca utama perubahan iklim. Justru dia tertarik untuk menukar sesuatu yang berbahaya menjadi sesuatu yang berguna. Imad membesar dengan minat terhadap seni kraft tangan. Kebiasaannya, setiap projek dimulakan dengan menukar bahan buangan menjadi paste. Paste itu kemudiannya digunakan untuk membina hasil-hasil seni daripada barang perhiasan sehinggalah model bangunan. تصنيع العجائن من المخلفات زي عجينة الورق زي عجينة الكرتون زي عجينة السفنج زي عجينة الخشب ومن خلال العجائن ديت بنصنع منها الانتيكات والتحف اللي حضراتكم شايفينها بتبقى صديقة للبيئة. Padanya, mengitar semula adalah sejenis seni, sama seperti seni visual yang lain. Namun kelebihannya, ia mampu membantu menyelamatkan alam sekitar. Malah Imad sangat menggalakkan pendidikan seni kitar semula di sekolah. Katanya bengkel dan kerja-kerja praktikal sepatutnya dilaksanakan di sekolah supaya murid dapat mempelajari kepentingan mengitar semula dan menguruskan sampah dengan baik, seterusnya menjaga alam sekitar dari usia muda. Dokumentari mengenai Exploration Rover atau perayau angkasa kini menemui penonton di seluruh dunia. Goodnight OP berkisarkan dua perayau, Opportunity dan Spirit yang dilancarkan NASA pada 2003. Filem ini mengikuti perjalanan hidup robot-robot berkenaan sebelum dan selepas mendarat di planet Marikh. Ketika ditayangkan pada sebuah festival filem September lalu, Goodnight OP menerima sambutan luar jangkaan di mana penonton menitiskan air mata. It's funny because I promise you we were not having conversations in the edit room on how we would make people cry. And it is kind of the shocking sort of resounding response to this film seems to be people coming up to me like sheepishly with their hand over their mouth saying I cried about a robot. Kedua-dua robot perayau itu pada asalnya dijangka tinggal di Marikh selama kira-kira 90 hari. Namun Opportunity atau OP kekal lebih 14 tahun sehinggalah mesej terakhir dihantarnya pada Jun 2018. Menurut White, idea tercetus untuk menghasilkan filem itu selepas mesej My battery is low and it's getting dark dihantar OP yang tular di media sosial. Filem itu turut disamakan dengan Wall-E, animasi terbitan Pixar Studios. Ia disebabkan bentuk fizikal Spirit dan OP menyerupai Wall-E selain kesan emosi kisah robot itu terhadap penonton. Goodnight OP kini boleh di-stream melalui platform Amazon Prime. Tahukah adik-adik, pada Kaabah kita sering melihat adanya kiswah, iaitu kain selimut hitam yang menutupi Kaabah. Tujuan pemasangan kain kiswah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, malah bertujuan melindungi dinding daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkannya. Tidak semua kiswah diperbuat daripada kain sutera. Pada era pra-Islam, penduduk Mekah menghasilkan kain kiswah dengan menggunakan kulit binatang. Ketika zaman Rasulullah SAW pula, kain kiswah yang menutupi Kaabah merupakan kain berwarna putih dihiasi garis merah.
pada tahun 1927 ketika pemerintahan Raja Abdul Aziz, kain kiswah diperbuat daripada kain sutera baldu yang berkualiti tinggi yang kita lihat pada hari ini. Kaligrafi ini dihasilkan dengan menggunakan benang emas dan juga perak. Kelihatan berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo akan meninggalkan kelab Liga Perdana Inggeris itu berkuat kuasa serta-merta. Keputusan diambil susulan tindakan Ronaldo mengkritik kelab itu dalam satu temubual eksklusif. Manchester United mengesahkan keputusan itu adalah persetujuan bersama. Kelab terbabit turut mengucapkan terima kasih kepada Ronaldo atas khidmatnya selama 2 musim. Kapten Portugal berkenaan sebelum ini mencetuskan kontroversi susulan temubual sensasi bersama Piers Morgan apabila membuat dakwaan buruk terhadap kelab, pemilik keluarga Glazers, pengendali Erik ten Hag dan rakan sepasukannya di Old Trafford. Dalam satu kenyataan, Ronaldo berkata dia bersetuju untuk menamatkan kontrak bersama Manchester United selepas mengadakan perbincangan dengan pengurusan kelab Inggeris itu. Sementara itu, pemilik Manchester United, keluarga Glazer di Amerika Syarikat yang memiliki United selama 17 tahun, turut mengumumkan bersedia menjual kelab itu. Lembaga pengarah akan menimbangkan semula strategi alternatif termasuk membawa masuk pelaburan baru, penjualan atau transaksi lain membabitkan syarikat. Era Glazer dibayangi kemerosotan prestasi United dan bantahan berterusan daripada penyokong. Selepas United gagal menjuarai Liga Perdana Inggeris EPL sejak 2013 ketika musim terakhir Alex Ferguson sebagai pengurus. Bola sepak Piala Dunia, kejutan terbesar dilakar Arab Saudi dalam sejarah pertandingan berprestij itu apabila mengalahkan juara 2 kali Argentina 2-1 pada aksi kumpulan C. Argentina, pasukan ranking ketiga dunia, tidak pernah kalah selepas 36 perlawanan dan kali terakhir ditewaskan oleh Brazil pada Julai 2019. Kejayaan ini juga menyaksikan Arab Saudi muncul pasukan pertama dari Asia menundukkan Argentina dalam sejarah Piala Dunia. Stadium Lusail menjadi pertemuan pembukaan kumpulan C. Memang Argentina menjadi pilihan utama dengan diparisi pemain handalan diketuai Lionel Messi berbanding Arab Saudi yang berada di kedudukan ke-51 dunia. Ramalan Arab Saudi bakal menjadi pasukan belasahan seakan menjadi kenyataan apabila Argentina mendahului seawal minit ke-10 hasil sepakan penalti Messi. Meskipun Argentina terus menguasai perlawanan selepas itu, Arab Saudi kental menyerap tekanan lawan dan kedudukan 1-0 berjaya dikekalkan sehingga berakhir babak pertama. Selepas rehat, senario perlawanan nyata berubah menyaksikan kebangkitan Arab Saudi yang dibimbing jurulatih kelahiran Perancis Hervé Renard. Cuma 3 minit permainan bersambung, mereka menyamakan kedudukan menerusi rembatan Saleh Al-Shehri yang menewaskan penjaga gol Emiliano Martinez selepas melepasi kawalan Cristian Romero. 5 minit berselang, pintu gol skuad La Albi Celeste bolos lagi, kali ini menerusi percubaan menarik Salim Al-Dawasari yang gagal ditepis Martinez. Argentina yang dilatih Lionel Scaloni tampak cemas dan mula meningkatkan tempo serangan. Namun barisan pertahanan Arab Saudi dibantu ketangkasan penjaga gol Mohamed Alawais bijak menggagalkan setiap asakan Argentina. Kedudukan 2-1 berjaya dipertahankan Arab Saudi sehingga whistle penamat. Arab Saudi akan menentang Poland Sabtu ini diikuti pertemuan Argentina-Meksiko pada hari yang sama. Kejutan itu pastinya menyemarakkan kembali penampilan wakil Asia pada Piala Dunia di Qatar selepas standard pasukan Asia mula menjadi bualan. Tuan rumah Qatar beraksi longlai tewas 0-2 kepada Ecuador pada perlawanan pembukaan. Manakala Iran dimalukan England dengan kekalahan 2-6 dalam kumpulan B. Dua lagi wakil Asia yang belum beraksi ialah Korea Selatan dan Jepun. Selain muncul pasukan pertama Asia mengalahkan Argentina, kemenangan Arab Saudi yang dikenali dengan julukan Si Helang Hijau akan terpahat kukuh dalam sejarah Piala Dunia.
Pastinya juga akan terus diperkatakan sebagaimana kejutan yang pernah dilakar Amerika Syarikat dengan keputusan sama ketika menewaskan England pada Piala Dunia 1950 di Brazil. Selain kemenangan Ireland Utara ke atas tuan rumah Sepanyol pada 1982, juga kekalahan Perancis kepada Senegal pada 2002. Apapun, masih terlalu awal untuk memperkatakan peluang Argentina antara calon juara di Qatar sudah tertutup. Argentina pernah mengalami situasi serupa, tewas pada perlawanan pembukaan menentang Cameroon pada Piala Dunia 1990 di Itali. Mereka yang ketika itu diketuai Diego Maradona berjaya bangkit dan mara ke perlawanan akhir menentang Jerman dan bergelar naib juara tewas 0-1. Perancis memulakan misi mempertahankan kejuaraan dengan aksi meyakinkan apabila menewaskan Australia. Pada saingan kumpulan D itu, Perancis bangkit ketinggalan 1 gol sebelum menang 4-1. Berlangsung di Stadium Al Janoub, Perancis dikejutkan gol awal Australia menerusi percubaan Craig Goodwin pada minit ke-9. Perancis kembali mendapatkan rentak dan mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-27 menerusi tandukan Adrien Rabiot. Giliran Perancis di depan apabila hantaran Rabiot disudahkan Olivier Giroud minit ke-32. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé mengukuhkan kedudukan Perancis apabila menjadikan kedudukan 3-1 pada minit ke-68. 3 minit kemudian Giroud menambah gol kedua peribadinya untuk kemenangan 4-1 Perancis. Ia jaringan ke-51 Giroud bersama skuad kebangsaan sekaligus menyamai rekod penyerang terbilang Thierry Henry. Perancis kini mendahului kumpulan D susulan keputusan seri Denmark dan Tunisia. Jorge Sanchez. Poland berpeluang di depan minit ke-56 apabila dihadiahkan sepakan panel. Kedua-dua pasukan terus buntu mencipta jaringan untuk kedudukan 0-0 sehingga wisa penamat. Tunisia dan Denmark turut mencipta keputusan seri tanpa jaringan pada aksi kumpulan D. Denmark, pasukan ranking ke-10 dunia, lega apabila jaringan Tunisia menerusi Issam Jebali pada minit ke-23 dibatalkan kerana offside. Aksi selepas itu lebih banyak dikuasai Denmark, namun penjaga gol Tunisia Eamon Damen berada dalam prestasi terbaik menggagalkan asakan lawan. Kental bertahan, serangan balas Tunisia yang menduduki ranking ke-30 dunia turut mencemaskan Denmark. Tunisia akan berdepan Australia pada aksi kedua, manakala Denmark bertemu Perancis. Replika haiwan berwarna-warni di Zoo Bronx, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.